Okey, jadi kita akan sambung pada buku teks muka surat 44 tentang soalan. Menulis sudut dan melukis catat alih bagi struktur pilihan bersarang. Apa benda ni? Struktur kawan. Dia bukannya struktur. Dia salah. Dia sepatutnya bagi pernyataan sepatutnya. Pernyataan pilihan bersarang. Bukan struktur. Kita panggil ni sebagai satu statement. Okey. Jadi dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris, benda ni kita panggil dia sebagai nested if else statement. Okey. Yang ni dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai pernyataan dui pilihan bersarang. Sepatutnya dah kita panggil pernyataan dui pilihan. Dui pilihan bersarang. Okey. Yang ni dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai nested if else statement, dan dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai pernyataan dui pilihan bersarang. Jadi nested ni dalam BM adalah bersarang. If else ni dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai dui pilihan, dan statement dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai pernyataan. Pernyataan dui pilihan bersarang. Jadi kita akan menulis sudut dan melukis catat alih bagi satu pernyataan dui pilihan bersarang. Okey, tengok soalan dia. Anda ialah ketua kepada sekumpulan jurujual sebuah syarikat pemasaran. Jadi kita ada satu marketing team. Jadi ada satu pasukan yang pasukan tersebut akan menjual barang. Dan awak adalah ketua dalam kumpulan tersebut. Lepas tu dia kata, pada setiap akhir bulan, anda dikehendaki mengira komisen bagi setiap jurujual. Jadi kita merupakan ketua kepada kumpulan jurujual tadi, dan setiap akhir bulan kita akan kira setiap jurujual di bawah sediaan kita akan dapat berapa banyak komisen. Okey, kita akan buat benda tu setiap akhir bulan. Okey, dan dia kata anda dikehendaki mengirim komisen bagi setiap jurujual berdasarkan jumlah jualan bulanan mereka dengan merujuk kepada jadual di bawah. Okey, jadi bawah ni merupakan jadual. Okey, jadual yang digunakan jadual yang digunakan untuk kira komisen. Untuk kira komisen. Jadi cuba kita tengok, kurang daripada 400 jualan, RM400 sebab jualan dia dalam RM. Okey. Jadi kalau jurujual tersebut jualan dia kurang daripada RM400, komisen dia adalah 7%. Kalau 400 hingga 750, 10%. Okey, 750 hingga 1000, 12.5%. Lebih daripada RM1,000, komisen dia 16%. Okey, maksudnya dekat sini, semakin banyak awak dapat jual dalam masa sebulan, komisen yang awak akan dapat semakin tinggi. Okey, makin banyak dapat jual, komisen semakin tinggi, dengan komisen maksimum adalah sebanyak 16%. Maknanya dalam satu bulan paling banyak kita boleh dapat 16% daripada hasil jualan. Okey, jadi kemudian apa dia kata? Kita baca kat bawah. Dia kata algoritma bagi masalah di atas adalah seperti berikut. Jika jualan kurang daripada 400, beri komisen 7%. Jika jualan ialah 400 atau lebih tetapi kurang daripada 750, beri komisen 10%. Jika jualan ialah 750 atau lebih tetapi kurang. Okey, tapi awak jangan confuse sebab soalan dia macam agak berbelit sikit. Okey, tapi awak jangan confuse. Dia kata jika jualan ialah 400 atau lebih. 400 atau lebih tetapi kurang daripada 750. Okey,
Jadi dekat sini kita ada dua syarat sebenarnya. Yang ini syarat yang pertama, kemudian kurang daripada 750. Yang ini merupakan syarat yang kedua. Okey. Jadi untuk yang kedua ni kita ada dua syarat. Syarat yang pertama ialah jualan tu lebih atau sama dengan 400. Lebih atau sama dengan 400. Kemudian syarat yang kedua ialah kurang daripada 750, maka komisen dia 10%. Okey, untuk yang kedua syarat dia yang langkah ketiga langkah ketiga pun sama juga, dia ada dua syarat untuk dapat komisen 12.5. Syarat yang pertama ialah jualan lebih besar atau sama dengan 750, syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kurang daripada RM1,000. Okey. Dia ada dua syarat. Dua syarat. Bila dua-dua syarat dipenuhi, dia akan dapat 12.5%. Okey. Untuk langkah pertama, dia ada satu syarat. Untuk langkah yang pertama ni satu syarat. Syaratnya ialah kurang daripada 400. Satu sahaja syarat. Dan untuk yang terakhir ni dia ada berapa syarat? Cuba baca. Jika jualan ialah RM100 dan ke atas. Yang ni untuk yang terakhir dia ada satu syarat. Jadi untuk langkah yang pertama ada satu syarat sahaja. Langkah kedua ada dua syarat. Langkah ketiga ada dua syarat. Untuk langkah keempat ada satu syarat. Okey, jadi bilangan syarat untuk setiap langkah ni berbeza. Okey, boleh faham kelas? Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh tak nak tanya apa-apa? Boleh tanya cikgu. Apa-apa yang kurang jelas ataupun apa-apa yang awak kurang faham. Jadi awak boleh nampak tak? Setiap langkah bilangan syarat berbeza. Bilangan syarat setiap langkah berbeza. Langkah pertama ada satu syarat. Langkah kedua ada dua syarat. Langkah ketiga ada dua syarat. Langkah keempat ada satu syarat. Okey? Jadi ada bilangan syarat yang berbeza. Bukannya semua ada dua syarat. Bukannya semua ada satu syarat. Bilangan syarat berbeza. Okey, yang ni merupakan algoritma. Yang ni merupakan algoritma. Jadi sebenarnya apa yang bezanya algoritma dengan pseudocode ni? Okey. Algoritma ni dia gunakan ayat-ayat dalam bahasa. Ayat-ayat menggunakan ayat-ayat bahasa. Contohnya dia guna ayat bahasa Melayu ataupun dia guna ayat bahasa Inggeris. Yang tu algoritma. Okey. Dia punya cara nak tulis dia gunakan ayat-ayat. Ayat-ayat dalam bahasa. Berbeza dengan pseudocode, kalau kita nak tulis pseudocode, kita akan terjemahkan algoritma tadi kepada pseudocode dengan menggunakan ayat-ayat matematik. Jadi pelajar kena ingat beza antara algoritma dengan pseudocode. Algoritma ni dia gunakan ayat-ayat bahasa Melayu ataupun dia gunakan ayat-ayat bahasa Inggeris. Tapi dalam pseudocode kita gunakan ayat-ayat matematik. Macam mana ayat-ayat matematik ni? Ayat-ayat matematik ni dia menggunakan simbol-simbol matematik. Dia gunakan simbol-simbol matematik. Contohnya dia guna tambah, tolak, darab. Okey, darab, bahagi. Okey, bahagi. Lepas tu apa lagi? Dia ada guna dan, atau. Lepas tu dia guna tidak ataupun tak. Lepas tu dia guna apa-apalah. Apa-apa simbol matematik. Yang ni kita panggil sebagai simbol aritmetik. Yang ni kita panggil sebagai yang ni operasi. Dalam coding kita panggil simbol tu sebagai operasi ataupun operator. Dalam English kita panggil operator. Dalam bahasa Melayu kita panggil operasi ataupun kita panggil pengendali. Benda ni kita panggil, kadang-kadang kita panggil, dalam English kita panggil sebagai operator. Operator. Dalam BM kita panggil operasi. Operasi atau kadang-kadang kita panggil sebagai pengendali. Jadi kita guna pengendali aritmetik seperti tambah, tolak, darab, bahagi, modulus, floor division, kuasa dan sebagainya. Yang ni kita panggil sebagai logic operator. And, or dengan not.
kita panggil sebagai logical operator ataupun pengendali logik, ataupun kita boleh gunakan kita ada logical, kita ada relational operator. Kadang-kadang kita ada relational operator. Relational operator ni simbol yang macam mana? Yang ada greater than or equal to, less than or equal to, dan juga not equal to. Yang ni kita panggil sebagai relational operator, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pengendali hubungan. Okey, jadi pseudocode kita perlu gunakan simbol-simbol ini. Kita gunakan simbol-simbol ini dalam pseudocode. Boleh faham? Dalam ayat bahasa Melayu kita tak guna benda-benda ni. Jadi kita dalam ayat matematik. Dalam ayat matematik ataupun dalam pseudocode kita guna simbol-simbol ini. Okey. Jadi apa yang kita buat? Kita salin balik. Kita salin balik apa yang ada dekat algoritma. Tetapi cumanya kali ini kita tukar kepada ayat-ayat matematik. Okey, kemudian macam mana cara nak tukar dalam ayat-ayat matematik? Jadi ini merupakan skill yang awak kena ada, sebab benda ni selalu ditanya dalam exam. Selalu ditanya dalam exam. Jadi kita buka Microsoft Word. Okey, saya dah buka Microsoft Word. Jadi kita akan buat pseudocode dulu. Pseudocode. Pseudocode pada muka surat berapa ni? Muka surat 44. Okey. Macam mana? Awak nak cikgu bagi jawapan terus ke ataupun awak nak cuba buat dulu? Awak cuba buat dulu, lepas tu cikgu cuba tanda. Katakanlah yang ni soalan exam, lepas tu cikgu boleh tanda. Kalau awak salah, salah dekat mana? Tolong respon. Awak nak jawab dulu ke ataupun awak nak terus dapat jawapan daripada cikgu? Macam mana? Nivesh, Hashindra? Awak nak cuba jawab dulu ke ataupun awak nak terus cikgu bagi jawapan? Okey, cikgu terus bagi jawapan. Jadi mula-mula kita buat yang pertama. Okey, dekat sekolah belum belajar algoritma. Okey, tak apa. Kalau macam tu cikgu terus bagi jawapan sebab dekat sekolah awak belum belajar algoritma. Jadi nombor 1 kita buat mula. Kemudian kita buat tamat. Okey. Yang ni yang pertama yang kita kena buat dulu. Kita ada mula, kita ada tamat. Yang ni perbezaan pertama antara algoritma dengan pseudocode. Jadi hint dia, cikgu kena tulis dulu hint dia. Okey. Hint pseudocode cikgu tulis kat sini. Algoritma menggunakan ayat-ayat bahasa. Sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Pseudocode menggunakan ayat-ayat matematik. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi, pseudocode menggunakan ayat-ayat matematik. Jadi macam mana ayat matematik tu? Macam mana ayat matematik tu? Jadi ayat matematik menggunakan operator. Operator ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pengendali. Okey, operator aritmetik, operator hubungan ataupun relational. Pengendali aritmetik, pengendali hubungan,
ataupun relational operator dan juga logical operator ataupun kita panggil sebagai pengendali logical ataupun pengendali logik. Jadi kita tahu aritmetik tambah tolak darab bahagi, kuasa, modulus dan sebagainya. Untuk hubungan kita ada lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan itu kita panggil sebagai relational operator. Dan operator logical seperti dan, atau, dan juga tak, not, or dengan and. Okey, ada 3 logical operator. Jadi kita gunakan operator-operator ni untuk membina ayat-ayat matematik. Sebab dalam pseudocode kita gunakan ayat-ayat matematik. Okey. Kemudian dalam pseudocode dia menggunakan keyword. Okey, menggunakan keyword tertentu ataupun keyword yang khas untuk kita lakukan sesuatu. Contohnya untuk input kita guna masukkan, output kita guna paparkan. Okey, kita gunakan keyword-keyword tertentu. Sebagai contoh, mula dengan tamat. Keyword mula dengan keyword tamat digunakan untuk menanda masa bila program bermula dan masa bila program berakhir. Jadi mula-mula kita nak buat pseudocode, kita gunakan keyword mula dengan tamat. Dan kebiasaannya untuk keyword kita gunakan huruf besar. Untuk keyword kita gunakan huruf besar dan untuk variable kita gunakan huruf kecil. Okey. Dan satu lagi kita memperkenalkan variable dalam pseudocode. Jadi dalam algoritma dia tak ada variable. Dia tak memperkenalkan variable. Tapi dalam pseudocode kita kena memperkenalkan variable. Okey, kita kena memperkenalkan variable. Jadi apakah variable yang kita nak guna? Jadi kita boleh perkenalkan variable. Tapi dalam soalan, cuba tengok soalan. Soalan kata tulis pseudocode dan lukis catat adik. Dia tak suruh kita memperkenalkan variable. Jadi memperkenalkan variable ni awak nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Tapi kalau nak bagi cantik awak buatlah. Ataupun awak tak payah buat pun tak apa. Awak terus perkenalkan variable dalam pseudocode pun boleh juga. Tak semestinya kita kena perkenalkan variable secara detail terlebih dahulu. Awak boleh terus memperkenalkan variable dalam pseudocode. Okey. Jadi dekat sini kita buat mula, kita buat tamat. Okey, kemudian kita tengok ayat yang pertama. Jika jualan kurang daripada 400, beri komisen 7%. Jadi dekat sini kita ada 2 variable. Kita ada 2 variable. Yang pertama variable dia adalah jualan. Yang kedua variabelnya adalah commission. Kita ada 2 variable. Jadi awak kena memperkenalkan variable dalam pseudocode. Okey. Kemudian 400 ni ialah value. Value kepada variable jualan dan 7% adalah value kepada variable commission. Okey. Jadi kita ada variable jualan, kita ada variable commission. Yang ni merupakan variable name. Okey, kena ingat yang ni kita panggil dia sebagai variable name ataupun nama variable. Tak nampak warna pink. Saya tulis dengan warna lain pula. Warna kuning nampak tak? Yang warna kuning nampak. Jadi kita panggil sebagai variable name. Sama juga dengan yang sini, commission. Commission ni kita panggil dia sebagai variable name. Okey, kemudian kita ada 400 dengan 7%. Yang ni kita panggil sebagai variable value. Okey, sama dengan 7% ni pun kita panggil dia sebagai variable value. So, bila cikgu sebut variable, cikgu sebenarnya refer kepada variable name. Okey, bila cikgu sebut variable, cikgu sebenarnya refer kepada variable name. Dan bila cikgu sebut value, cikgu sebenarnya refer kepada variable value. Jadi awak kena faham dulu istilah-istilah ni. Kita ada variable name, kita ada variable value. So variable name, kalau cikgu sebut variable, bila cikgu sebut variable sahaja, sebenarnya cikgu refer kepada variable name. Ingat, bila cikgu sebut variable sahaja ataupun buku, awak baca buku kan, awak baca buku teks.
ataupun awak baca buku rujukan ataupun awak Google rujukan dekat internet. Bila rujukan tersebut, contohnya buku teks, dia sebut variable. Sebenarnya dia refer kepada variable name. Dan bila buku teks tersebut sebut tentang nilai ataupun tentang value, dia sebenarnya refer kepada variable value. Yang tu awak kena ingat. Beza antara variable name dengan variable value. Okey pelajar, awak dapat beza tak antara variable name dengan variable value? Adakah awak faham bezanya ataupun masih lagi kurang jelas? Tolong respon. Macam mana? Hashindra, Hashini dengan Nivesh, adakah awak dapat faham apa beza antara variable name dengan variable value? Boleh faham ya? Okey. Jadi bila awak dah faham beza antara variable name dengan variable value, barulah senang awak nak buat coding, nak buat pseudocode dan sebagainya. Kita kena tahu beza antara variable name dengan variable value. Jadi kalau awak nak perkenalkan variable, okey, awak nak perkenalkan variable, okey, keyword ni cikgu buat sikit nota sikit untuk keyword ni supaya awak lebih senang faham. Seelok-eloknya seelok-eloknya keyword gunakan all caps. Keyword gunakan all caps. Maknanya semua kita guna huruf besar dan variable ni seelok-eloknya kita gunakan lowercase. Seelok-eloknya variable gunakan lowercase. Okey. Jadi kenapa kita gunakan all caps untuk keyword dan kenapa kita gunakan lowercase untuk variable? Supaya bila orang lain baca kita punya pseudocode, dia akan cepat faham. Dia akan senang nak faham kita punya pseudocode sebab kita dah bezakan keyword gunakan huruf besar. Kalau variable kita gunakan huruf kecil. Jadi bila kita dah bezakan huruf besar dengan huruf kecil tu, bila orang nak baca pseudocode lebih senang. Tapi kalau kita gunakan huruf kecil untuk keyword dan variable kita guna huruf besar, adakah ia menjadi kesalahan? Dia tak menjadi kesalahan, cuma kebiasaan. Kebiasaan. Cumanya macam ni lah. Contohnya katakanlah kita hadiri satu majlis kenduri dan orang dekat sana kebiasaan dia akan minum air dengan menggunakan piring. You tahu piring? Okey, nak minum air gunakan piring. Jadi boleh tak kita ambil cawan minum air dalam cawan? Jawapannya boleh. Tapi ia akan menjadi pelik. Dia akan menjadi pelik atau dia akan jadi pelik sebab orang lain semua minum guna piring. Tapi kita seorang sahaja guna cawan. Jadi kita akan dianggap pelik sebab kita buat something yang di luar kebiasaan. Sama macam pseudocode ni. Kebiasaan orang akan gunakan huruf besar untuk keyword dan kebiasaan orang akan gunakan huruf kecil untuk kita punya variable. Tapi kalau kita tukar, contohnya variable kita nak buat huruf besar, boleh ke tak? Jawapannya boleh. Boleh awak nak gunakan huruf besar untuk variable, tapi akan nampak pelik. Akan nampak pelik sebab kebiasaan orang gunakan variable, orang gunakan huruf kecil untuk variable. Jadi seeloknya kita ikut convention. Benda ni kita panggil sebagai convention. Convention ni bukan rule. Dia ada beza antara convention dengan rule. Convention ni ataupun kebiasaan merupakan norma-norma yang biasa orang buat. Tapi kalau tak ikut, ia tak menjadi kesalahan sebab ia bukan rule. Rule kita kena ikut. Rule tu satu peraturan yang kita kena ikut. Kalau kita tak ikut dia punya peraturan, ia akan menjadi kesalahan. Okey, jadi kita seterusnya apakah variable-variable yang kita guna? Kita ada dua variable iaitu jualan
Okey. Kita ada dua variable jualan. Satu lagi commission. Okey. Kita ada dua variable. Jadi satu lagi awak jangan confuse antara variable dengan value. Tadi kan cikgu tunjukkan kan beza antara variable name dengan variable value. Jangan confuse. Kalau awak confuse antara variable dengan value, awak tak boleh buat coding. Yang ni basic ya, basic dalam kita belajar coding. Okey, kena tahu apa beza antara variable dengan variable dengan apa? Variable dengan value. Okey, kemudian kita mula. Kita tengok langkah pertama. Jika jualan kurang daripada 400, beri commission 7%. So, kita gunakan keyword jika untuk if-else statement. Kita gunakan keyword jika. So, keyword jika tu kita gunakan huruf besar. Okey, jika jualan kurang daripada 400. So, kita buat jualan less than 400. Okey, kita buat macam ni. Kita gunakan ayat-ayat matematik. Gunakan ayat-ayat matematik. Okey. Kalau macam ni dia kata jika jualan kurang daripada 400, so kita buat jika jualan kurang daripada 400, beri commission 7%. So kita buat beri commission 7%. Jadi kita ke kanan sedikit, kita beri commission. Maknanya beri commission 7% tu kita set. Kita set commission kepada 7%. Tapi awak tak boleh buat set kepada 7% macam ni. Sebab yang ni bukan ayat dalam, dia bukan ayat matematik. Ayat matematik pun boleh. Buat macam ni pun boleh. Tapi seelok-eloknya awak gunakan ayat matematik yang lebih mirip kepada coding. So ayat matematik yang lebih mirip kepada coding adalah 7%. Jadi 7% tu awak ubah kepada 7%. Sebab dia lebih mirip kepada ayat-ayat coding. Kalau buat 7% boleh tak? Boleh. Boleh awak nak buat 7% macam ni. Okey, macam ni pun boleh. Tapi seelok-eloknya awak buat 7%. Bila awak buat 7%, bila nak convert kepada Python, kepada coding lebih mudah. Okey. Jadi yang ni kita panggil sebagai ayat-ayat matematik. Kita panggil dia sebagai ayat-ayat matematik. So nampak pelajar macam mana saya tukar langkah pertama kepada ayat matematik. Nampak? Yang ni ayat pertama ni saya tukar kepada ayat matematik. Mudah sahaja. Okey. Jadi beri commission 7% tu maknanya kita set commission kepada 7%. Okey, satu lagi. Sudokod ini tak berapa betul. Kenapa tak berapa betul? Sebab awak nak compare jualan dengan 400. Daripada mana awak dapat jualan tadi? Nampak? Sini dah ada kita panggil sebagai logic error. Kita panggil sebagai logic error kerana awak nak compare benda yang tak ada. Okey, awak nak compare jualan dengan 400. Awak tak ada jualan. Awak tak ada jualan, macam mana awak nak compare benda yang tak ada dengan 400 ni? Jadi sebelum awak compare, awak kena ada dulu nilai jualan. Bila awak ada nilai jualan, barulah awak boleh compare jualan tu dengan 400. Boleh faham? Jadi kita betulkan logic error ini. So awak kena initialize jualan. Jadi kita boleh gunakan input. Jadi untuk input kita boleh gunakan keyword masukkan. Sebagai contoh kita buat masukkan jualan. Okey, nampak? Mudah tak? Kita betulkan kita punya pseudocode untuk buang kita punya logic error. Okey, jadi bila awak dah masukkan input, barulah awak boleh compare input tadi dengan 400. Dekat sini barulah logic error tu hilang. Jadi selain daripada awak compare jualan dengan 400, awak kena masukkan input. Okey, pelajar macam mana? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tolong respon. Kalau masih tak faham, tanya. Nanti cikgu akan terangkan.
Okey, adakah semua faham? Okey, semua dah faham. Jadi kita akan beralih kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah jika jualan ialah 400 atau lebih. Jadi, awak kalau nak buat 400 atau lebih ni, dalam matematik kita gunakan greater than or equal to. Yang ni kita tukar kepada ayat matematik. Jika jualan lebih besar atau sama dengan 400 dan tetapi ni kita gantikan dengan operator dan. Cikgu ulang sekali lagi. Okey. Jika jualan ialah 400 atau lebih. Untuk syarat yang pertama, kita nak tukar kepada ayat matematik, kita buat jika jualan lebih besar atau sama dengan 400. Yang ni kita nak tukar kepada ayat matematik. Boleh faham? Yang tu yang pertama. Yang kedua, perkataan tetapi ni. Okey. Perkataan tetapi dalam ayat matematik, kita gunakan operator dan untuk tukar dia. So, sini kita buat jualan greater than or equal to 400, lepas tu kita buat N. Okey. Tukar dalam ayat matematik. Tukar N ataupun kita gunakan dan. Pun boleh jugalah. N operator. Kita guna keyword dan untuk tukar tetapi ni. Kemudian kurang daripada 750. Kurang daripada 750, kita boleh buat macam ni. Tapi apa yang kurang daripada 750? Kalau awak buat macam ni, kurang daripada 750, yang ni dah kira salah. Okey, dia dah kira salah. Kenapa dia kira salah? Sebab awak nak compare dengan something yang tak ada kat sini. Jadi awak kena compare 70 dengan something. Jadi nak compare 750 dengan apa? Kita compare 750 dengan jualan. So kita buat dan, lepas tu kita buat jualan kurang daripada 750. Jadi kita kena compare 750 ni dengan something. Dengan something. Okey. Jadi kita tak boleh buat dan kurang daripada 750, kita kena buat dan jualan kurang daripada 750. Jadi dekat sini kita ada dua syarat. Syarat yang pertama, syarat yang kedua. Okey, sebab langkah 2 tu dia ada letak dua syarat. Boleh faham pelajar? Dapat tak? Ataupun dalam ayat matematik, katakanlah awak tak suka buat ayat macam ni kan. Ayat yang ni lebih mirip kepada ayat programming sebenarnya. Okey. Dan kalau awak nak tukar kepada ayat matematik, dua syarat ni kita boleh gabungkan. Dua syarat ni kita boleh gabungkan. Macam mana kita nak gabungkan? Dalam matematik, bila kita gabung, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi 400 kurang atau sama dengan jualan dan kurang daripada 750. Yang ni dalam matematik lah. Dia terus gabungkan jadi macam ni. Tapi dalam coding tak boleh. Dalam coding tak boleh guna ayat yang macam ni. Dalam coding kita kena split. Kita kena split. Sebab dalam coding yang ni dikira sebagai ada dua syarat. Jadi bila ada dua syarat, kita kena gunakan logical operator. Sama ada operator dan atau operator atau. N dengan O. Sama ada awak guna N atau awak guna O untuk combine, untuk cantumkan dua syarat tadi. Jadi dalam coding kita kena buat macam ni. Tapi kalau dalam matematik kita boleh guna macam ni lah. Sebab dalam matematik kita boleh combine expression tersebut. Dalam coding tak boleh. Jadi saya akan tunjukkan yang ni lah. Saya akan tunjukkan yang atas ni. Sebab selepas ni kita nak buat coding kan. Selepas ni kita nak buat coding. Kalau awak buat yang bawah ni, awak nak transfer dia jadi coding, dia jadi masalah. Sebab dalam yang bawah ni, kita tak boleh cantum expression dalam coding. Dalam coding expression tu dia kena asingkan. Jadi kita buat yang ni, dia buat jika kan. Jadi jika ni sebenarnya merupakan, dan syarat ni merupakan lawan kepada syarat yang atas ni. Lawan kepada syarat atas ni. Dan kita nak bina nested if else statement. Jadi oleh kerana kita nak bina nested if else statement, kita boleh tukar jika tadi kepada sebaliknya.
kita tambah sebaliknya dekat depan sebab kita nak buat nested if else statement. Okey, jadi kita buat kat sini sebaliknya. Oops. Ke kanan sedikit, kita tambah sebaliknya. Mana? Sebaliknya dalam English else. Else, sebaliknya jika. Sebaliknya jika ni dalam English kita panggil else if. Else if, okey, ada dua syarat. Yang pertama, jualan lebih besar atau sama dengan 400 dan, okey, kita gunakan operator dan untuk combine dua syarat. Dan jualan apa tadi? Dan jualan kurang daripada 750. Okey, kita buat macam tu. Sebaliknya, jika jualan lebih besar atau sama dengan 400 dan jualan lebih kecil daripada 750, komisen dia akan jadi berapa? Komisen dia akan jadi 10%. Okey, jadi kita buat komisen akan jadi 10%. Okey, cuba tengok yang sini. Okey, untuk yang ni dia ada salah. Dekat mana salah? Cuba tengok. Salahnya adalah dekat variable. Cuba awak tengok variable saya yang atas ni saya gunakan commission. Yang bawah tu saya gunakan commission juga, tapi bezanya yang atas dengan huruf besar, yang atas huruf kecil. Yang atas huruf kecil, yang bawah saya gunakan K huruf besar. Jadi bila kita buat variable, pastikan variable name, pastikan variable name menggunakan nama pastikan kita gunakan nama variable yang konsisten. Kalau kita nak buat commission K huruf besar, awak buat huruf besar daripada awal sampai habis. Kalau awak nak gunakan K huruf kecil, awak gunakan huruf kecil daripada awal sampai habis. Jangan campur-campur. Sekejap buat huruf besar, sekejap buat huruf kecil. Bila nama variable awak tak konsisten, dia akan jadi logic error. Dia akan jadi logic. Jadi, kita gunakan nama variable yang konsisten. Jadi, kalau kita nak guna huruf kecil, kita gunakan huruf kecil daripada awal sampai habis. Sama juga dengan jualan. Contohnya, katakanlah atas awak buat jualan, bawah ni awak buat sale, contohnya. Dan jika sale lebih besar daripada 400 dan sale kurang daripada 750, tak boleh buat macam ni. Kenapa tak boleh? Sebab awak dah guna jualan dekat atas, jadi dekat bawah-bawah semua awak kena ikut guna jualan. Kalau nak guna sale, kena guna sale untuk semua. Daripada awal sampai habis kena guna sale. Tak boleh sekerat-sekerat guna jualan, sekerat-sekerat nak guna sale. Tak boleh. Dia kena konsisten. Nama variable yang kita guna kena konsisten. Jadi kalau ada pelajar nak tanya, kata cikgu, kalau dua variable ni, cikgu saya tak nak guna jualan cikgu, saya nak guna variable sale. Boleh ke tak cikgu nak guna variable sale? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa boleh kita gunakan nama variable yang lain? Sebab nama variable ni kita yang bagi. Programmer yang tentukan apa variable yang dia nak guna. Programmer ni awak lah. Programmer ni ialah orang yang tulis program. Jadi nama variable ni orang yang tulis program tu yang bagi nama. Sekati dia dah nak bagi nama sale ke, nak bagi nama X ke. Contohnya kan ada orang cikgu, saya nak gunakan nama variable X. Boleh ke tak? Boleh je nak guna nama variable X. Nak guna Y ke, I ke, A ke. Tak kisah. Sebarang nama. Kita boleh gunakan sebarang nama untuk nama variable. Tapi seelok-eloknya bila kita namakan sesuatu variable, kita beri satu nama yang bermakna. Yang ada makna. Jadi kalau kita bagi nama variable tersebut X ke Y ke I ke A, okey, seelok-eloknya cuba elakkan. Boleh kita gunakan nama variable yang singkat-singkat macam ni, tapi seelok-eloknya kita elakkan. Kenapa kita elakkan? Sebab X, Y, I dengan A ni dia tak memberi sebarang makna. Jadi bila nama variable awak tak memberi sebarang makna, bila nak baca pseudocode ataupun nak baca coding, orang akan susah nak faham. Kata, apa coding dia tulis ni? X ni apa? Susah nak faham. Jadi seelok-eloknya kita beri nama variable yang bermakna. Contohnya kita beri nama variable tersebut sebagai jualan. Ataupun kita beri nama variable tersebut sebagai sale pun boleh. Awak nak bagi nama sale pun boleh. Ataupun awak nak bagi nama apa-apalah. Apa-apa yang berkaitan dengan jualan contohnya. Okey.
Jadi boleh kita bagi nama variable yang lain, tapi pastikan nama variable yang kita guna tu konsisten. So dekat sini kita buat juga jualan sebab saya dah gunakan jualan daripada atas. Nama variable kena konsisten. Tu kena ingat. Okey, jika jualan lebih besar atau sama dengan 400 dan jualan lebih kecil daripada 700. Okey, cikgu lupa. Pseudocode nested if else statement. Ataupun yang kita panggil sebagai nested if else statement dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pernyataan dui pilihan bersarang. Okey, nested if else statement. Okey, habis. Selesai kita punya langkah yang kedua. Dan sekarang cuba tengok langkah yang ketiga. Jika jualan ialah 750 atau lebih tetapi kurang daripada 1000, beri komisen 12.5%. Okey, jadi kita boleh ubah dia kepada sebaliknya. Jika jualan, okey, sebaliknya jika jualan 750 atau lebih. So kita buat lebih besar atau sama dengan 750 dan okey, dan apa? Dan jualan kurang daripada 1000. Dan jualan kurang daripada 1000, jadi kita bagi dia komisen 12.5%. So kita beri komisen, so kita set komisen kepada 12.5 betul 12.5%. Okey. Jadi untuk yang ni apa lagi nak cakap? Okey. Satu lagi, kalau yang ni kita panggil sebagai mula dengan tamat. Mula dengan tamat ni mula program sebenarnya, mula program, tamat program. Ataupun mula pseudocode, tamat pseudocode. Okey, jadi kita ada mula tamat, kemudian masukkan. Masukkan ni merupakan keyword yang kita gunakan untuk input. Kalau awak tak nak guna masukkan, awak boleh guna input jualan. Pun boleh juga. Contohnya awak gunakan input jualan. Okey, kita gunakan keyword input. Okey, kemudian untuk if else. Untuk if else kita boleh gunakan keyword dengan sebaliknya. Ataupun jika tidak pun boleh juga. Kita ada jika ataupun kita letak jika tidak. Jika tidak ni kita boleh replace dengan perkataan sebaliknya untuk kita buat if else, nested if else statement. Bila awak nak buat nested if else statement, awak boleh buat macam ni. Yang pertama awak boleh buat jika tidak. Selepas jika tidak tu awak masukkan lagi jika dekat bawah. Okey, jika tidak lepas tu awak buat jika. Yang tu. Ataupun kalau awak tak nak buat panjang-panjang jika tidak dengan jika, awak boleh combinekan menjadi sebaliknya jika. Okey, gunakan satu keyword. Sebaliknya jika ni bukan dua keyword. Dia merupakan satu keyword. Takut awak confuse. Okey, sebaliknya jika ni merupakan satu keyword. Sebab dalam Python kita boleh gunakan keyword elif. Dalam Python. Tapi kalau dalam Java, awak belajar tingkatan 4 nanti awak akan belajar Java. Java sebaliknya jika ni merupakan dua keyword. Dia gunakan else if. Yang ni yang dalam Java. Dia kena gunakan dua keyword. Tapi kelebihan Python awak boleh gabungkan dua keyword ni tadi, else if ni, awak boleh gabungkan dia menjadi elif. Yang ni dalam Python. Dalam Python kelebihan kita boleh combine keyword. Okey, sebab tu dalam pseudocode Python, dalam pseudocode, kalau kita nak buat pseudocode untuk Python, pseudocode untuk Python dia lebih ringkas berbanding dengan pseudocode untuk Java. Pseudocode untuk Java tu dia macam berangkai-rangkai sikit. Jadi sebab awak belajar Python, saya tunjukkan yang Python. Kita dalam coding guna elif dalam Python. Jadi dalam pseudocode kita gunakan sebaliknya jika. Okey, kemudian commission. Okey, commission 7% ni, yang ni beri commission 7% dalam soalan lah. Dalam pseudocode ni, benda ni kita panggil sebagai assign statement.
Jadi kita ada banyak statement kat sini. Yang ini kita panggil sebagai input statement. Input statement. Okey, input statement ni merupakan pernyataan yang kita gunakan untuk input. Yang ni kita panggil sebagai if else statement. Daripada 345 345 tu kita panggil sebagai nested if else statement. Benda ni kita panggil sebagai nested if else statement. Dan dalam satu statement boleh ada statement yang lain dalam coding, bukan dalam BM, dalam bahasa Melayu lain. Yang ni saya cakap tentang coding. Dalam coding, dalam satu statement boleh ada beberapa statement yang lain. Ni coding, kita panggil sebagai nested statement. So kita ada nested if else statement. Dalam nested if else statement ni kita boleh ada assign statement. Yang ni kita panggil assign statement. Dan kalau awak perasan, assign statement ni berada di dalam nested if else statement. Jadi kita panggil sebagai assign statement. Okey. Kita ada 3 assign statement. Kita ada 3 assign statement. Mungkin akan ada lebih lepas ni. Setakat ni kita ada 3 assign statement. Dan 3 assign statement ni berada di dalam nested if else statement. Berada di dalam nested if else statement. Okey. Sebab dalam coding ni kita boleh ada statement di dalam statement. Tapi dalam bahasa Melayu saya rasa tak boleh. Tapi dalam coding boleh. Ni dia pelik sikit. Ayat dalam bahasa Melayu tak sama dengan ayat dalam coding. Tak sama dengan ayat dalam pseudocode. Sebab dalam pseudocode kita gunakan ayat matematik. Okey, kemudian awak tahu kita ada 3 statement. Dan statement assign statement. Assign statement ni dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pernyataan umpukan. Pernyataan umpukan. Dalam English kita panggil assign statement. Dan untuk pernyataan umpukan kita kena gunakan keyword yang sesuai. Jadi dekat assign statement ni kalau awak perasan kita ada bahagi. Jadi bila awak jumpa operator tambah, tolak, darab, bahagi dalam assign statement, awak boleh gunakan keyword kira. Boleh gunakan keyword kira. Ataupun kalau awak tak nak guna keyword kira, awak boleh gunakan keyword setkan. Okey. Jadi keyword setkan dengan keyword kira kita gunakan bila kita jumpa assign statement. Okey, kita gunakan bila kita jumpa assign statement. Jadi dalam carta alih, assign statement akan jadi proses. Dia akan jadi macam ni. Okey. Dia akan jadi simbol proses. Jadi dekat dalam proses ni kita akan tulis contohnya kira commission set kepada 7/100. Kita letak dalam kotak ni. Jadi assign statement bila tukar kepada carta alih dia akan jadi simbol bukan kotak, simbol rectangle, simbol sisi 4 tepat, sisi 4 tepat ataupun segi 4 tepat. Dia jadi simbol rectangle. Dia bukan kotak. Kotak tu square. Kita gunakan rectangle. Boleh faham? Dapat tak? Jadi kita boleh gunakan keyword setkan ataupun kita boleh gunakan keyword kira dekat sini. Kalau tak nak guna keyword boleh ke tak? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Tapi seelok-eloknya kita gunalah keyword tu. Sebab apa? Sebab apa kita guna keyword tu? Sebab senang nak baca. Bila kita baca, kira commission 7%. Ataupun kita baca setkan commission 7%. Nanti kita akan tahu, benda ni sebenarnya merupakan satu proses. Sebab apa kita boleh trace dengan cepat benda ni merupakan satu proses? Sebab keyword-keyword ni tadi dah. Sebab kita gunakan keyword kira ataupun kita gunakan keyword setkan. Jadi bila kita guna keyword kira ataupun keyword setkan tu, lebih senang orang nak baca kita punya pseudocode dan dia boleh tahu, benda ni merupakan proses. Sama juga dengan input, kita ada keyword masukkan ataupun keyword input ataupun keyword baca. Kita gunakan keyword-keyword tadi bila orang baca pseudocode kita, senang nak faham pseudocode dia sebab dia gunakan keyword-keyword yang tertentu. Okey, kira commission 12.5%. Okey, kemudian cuba tengok langkah seterusnya dekat dalam kita punya algoritma.
Jika jualan ialah 1,000 dan ke atas, beri komisen 16%. Okey, kita nak buat if else statement. Jadi kita boleh buat macam ni. Jika jualan ni kita boleh buat, yang pertama kita boleh buat macam ni. Okey, kita boleh buat sebaliknya. Jika jualan lebih besar atau sama dengan 1,000, okey, kemudian kita buat kira komisen, okey, set kepada kira komisen set kepada 16%. 16%. Okey. Kita boleh buat macam ni. Ataupun cara yang kedua, kita boleh buat jika tidak. Kalau awak nak buat jika tidak, syarat dekat belakang ni boleh buang. Tapi yang lebih ringkas, kita boleh guna jika tidak. Yang macam ni pun boleh. Ataupun kalau awak nak guna yang lebih proper ataupun yang lebih ringkas, kita boleh tukar dekat sini, tukar kepada jika tidak. Okey, tukar kepada jika tidak. So, kita buat jika tidak, kita boleh buat macam ni. Jika tidak, kira komisen set kepada 16%. Okey. Jadi sama ada awak boleh buat yang atas ni ataupun awak boleh buat yang bawah ni. Okey. Kita boleh buat yang atas ataupun kita boleh buat yang bawah. Jadi kalau awak buat yang bawah, kalau awak nak guna jika, tapi kalau nak guna tu ada syarat dia. Kalau nak guna jika ataupun kalau nak guna if, selepas if mesti letak syarat. Ingat kalau awak nak guna if, selepas if kena letak syarat. Kalau awak tak guna if, selepas awak guna, kalau awak guna jika tidak dia tak ada guna if, dia guna else. Kalau awak guna else sahaja, else without if, else tanpa menggunakan if, tak perlu letak syarat. Awak hanya buat jika tidak, dekat belakang jika tidak ni tak payah letak syarat. Tak payah letak syarat dekat belakang. Cuba awak tengok dekat sini. Semua yang menggunakan if, semua ada syarat. Yang ni yang gunakan if. Sekejap, cikgu tanda warna lain bagi awak nampak. Yang ni cikgu gunakan if. Okey. Bila cikgu guna if, selepas if cikgu letak syarat. Okey, yang ni pun cikgu guna if. Selepas if cikgu letak syarat. Yang ni pun cikgu guna if. Selepas if kita letak syarat. Jadi kalau nak guna if, pastikan selepas if letak syarat. Letak syarat yang boleh kita evaluate dia menjadi nilai boolean. Kena letak syarat kalau kita nak guna if. Kalau tak nak guna if, syarat kena buang. Contoh macam nombor 6 ni. Okey, contoh pada nombor 6 ni, awak tak nak guna if. Jadi bila awak tak nak guna if, syarat dekat belakang tu kena buang. Okey. Kalau nak guna syarat juga, kena tambah if dekat belakang. Kalau nak guna syarat juga, kena tambah if dekat belakang. Jadi cikgu nak guna yang nombor 6, jadi nombor 7 ni cikgu boleh padam. Okey. Cikgu guna macam ni, lebih ringkas. Jadi untuk pernyataan yang terakhir ni boleh ringkas lagi. Kita boleh ringkas lagi dalam ayat matematik. Dan syarat dia tak perlu. Syarat dia kita tak perlu letak. Dengan hanya kita gunakan jika tidak, komisen jadi 16%. Tak perlu letak apa-apa syarat. Okey. Dan akhir sekali, awak kena buat tamat jika. Sebab awak buat jika, so awak kena buat tamat jika. Jadi jangan keliru antara tamat jika dengan tamat. Okey, tamat jika ni kepunyaan jika pada nombor 6, sementara tamat program merupakan kepunyaan mula program pada
langkah yang pertama. So kita ada mula, kita ada mula program, kita ada tamat program. Kemudian kita ada jika, kita ada tamat jika. Okey pelajar, macam mana? Boleh faham? Okey, dan sebenarnya sudoku ini boleh diringkaskan lagi sebenarnya. Okey, macam mana nak ringkaskan lagi sudoku ini? Jadi kalau nak ringkaskan lagi, awak boleh tengok kita ada gunakan gabungan dua syarat. Sebab apa? Sebab dalam buku teks ni dia gabungkan dua syarat kan. Jadi dekat sini pun kita buat sudoku yang gabungkan dua syarat. Tapi sebenarnya kita boleh gunakan satu syarat sudah memadai. Kita gunakan satu syarat sudah memadai. Jadi macam mana kalau kita nak gunakan satu syarat saja, tak nak guna dua syarat? Boleh. Yang ini sudoku yang pertama. Jadi sudoku yang pertama awak boleh buat macam ni. Ataupun awak juga boleh ubah. Contohnya, katakanlah cikgu nak ubah. Cikgu buat table yang barulah kat sini. Insert table. Okey. So, sudoku yang pertama, cikgu letak kat dalam table. Okey. Kemudian sudoku yang kedua, yang macam ni. Cikgu letak kat tepi. Yang ni restart at 1. Okey, yang ni sudoku yang kedua. Okey. Kalau kita nak ringkaskan dia punya sudoku, kita boleh ubah. Sebaliknya jika jualan lebih besar atau sama dengan 400 ni, kita boleh abaikan. Okey, kita boleh abaikan yang ni. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, yang ni merupakan sudoku yang setara. Setara ni maksudnya sama makna. Jadi walaupun dalam buku teks tu dia ada dua syarat, kita boleh ringkaskan dia menjadi dua syarat. Dalam buku teks ada dua syarat, kita ringkaskan dia menjadi satu syarat. Boleh. Ya, dan yang ni lebih ringkas, yang ni lebih ringkas. Dan ia merupakan satu yang sudoku yang betul kerana ia merupakan sudoku yang setara. Setara maksudnya sama makna. Okey, jadi sebelah kanan dengan sebelah kiri ni dia sama makna. Okey, satu lagi cikgu lupa nak bagi tahu. Yang ni dia nak suruh tentukan komisen berapa banyak kan soalan dia. Dia kata anda ialah ketua sekumpulan jurujual. Cikgu baca balik soalan takut salah faham soalan. Pada setiap akhir bulan anda dikendaki mengira komisen. Jadi awak bukannya menentukan komisen. Awak kena kira komisen. Boleh. Jadi sudoku kita tak habis lagi sebenarnya. Sudoku kita tak lengkap. Sebab sudoku kita ni bukannya mengira komisen. Sudoku kita ni menentukan komisen berapa peratus. Jadi macam mana kita nak kira komisen berdasarkan jualan? Sebab dia kata task awak sebenarnya ialah mengira komisen berdasarkan jumlah jualan. Ini merupakan task yang awak kena buat. Bukannya menentukan komisen. Task awak bukan menentukan komisen. Task awak ialah mengira komisen bagi setiap jualan. So macam mana kita nak kira komisen bagi setiap jualan? Kita kena tambah satu lagi ayat selepas tamat jika ni. Ayat untuk kira komisen. So kita nak kira komisen, kita boleh gunakan keyword kira. Kira komisen. Yang ni menentukan komisen. Kita nak kira komisen. Saya nak kira komisen. Kita kena pakai variable yang lain. Kita tak boleh pakai variable komisen. Sebab variable komisen ni, yang ni merupakan kadar komisen. Jadi yang atas ni merupakan kadar komisen, bukannya jumlah komisen. So macam mana nak kira jumlah komisen? Yang ni commission rate. Dalam English kita panggil sebagai rate. Rate atau commission rate. Jadi kita boleh ubah variable. Kalau awak tak nak confuse, kita boleh gunakan rate kat sini. Okey. Rate ataupun kadar commission. Okey. Kita boleh ubah dia menjadi rate. Yang atas ni bukan commission sebenarnya. Yang atas tu sebenarnya merupakan rate atau kadar commission. Jadi dan commission yang sebenar ialah macam mana nak kira commission yang sebenar. Commission yang sebenar ialah kira commission set kepada dia punya rate, kita kena darab dengan jualan. Okey? Rate darab dengan jualan akan dapat jumlah
komisen yang sebenar. Yang ni apa yang disuruh oleh soalan sebenarnya. Sebab soalan bukannya suruh tentukan komisen, soalan suruh kira jumlah komisen. Itu apa yang soalan nak. Jadi kita kena kira jumlah komisen. Jadi formula nak kira jumlah komisen ialah dia punya rate kita darab dengan jualan. Jadi variable yang kita guna ada 3 lah kat sini. Kita guna variable rate. Okey, yang pertama kita guna variable rate, yang kedua kita gunakan variable jualan, dan yang ketiga kita gunakan variable commission. Ada 3 variable sebenarnya yang kita guna. Boleh? Tadi kita nampak 2 variable je kan? Sebab kita belum baca balik soalan. Sekarang bila kita dah baca soalan sekali lagi, kita baca soalan semula, kita dapat tahu, oh, rupa-rupanya soalan bukannya suruh tentukan berapa rate. Soalan bukannya suruh tentukan berapa rate. Soalan suruh tentukan berapa commission. Jadi kita kena kira commission. Dan selepas kita kira, takkan tak buat apa-apa kan? Sebab kita kira kita mesti nak paparkan commission kita. So kita buat paparkan commission. Jadi kita tambah baik kita punya pseudocode, kita kira commission, kemudian kita keluarkan output. Jadi yang ni pun sama juga. Kita kira commission, set kepada rate, darab dengan jualan. Okey, kemudian kita akan paparkan commission. Okey, jadi yang atas ni bukan commission, jadi kita ubah semula. Yang atas kita jadikan dia sebagai rate. Rate ni merupakan kadar commission. Kadar commission. Okey. Okey, dah selesai. Yang ni cikgu kena ke kanan sikit. Ataupun cikgu letak kat bawah lah benda ni. Jadi macam tak muat. Jadi macam tak muat. So cikgu letak kat bawah. Atas dengan bawah. Start at 1. Okey. Yang ni pun cikgu padam. Jadi sama ada kita boleh. Jadi kita sekejap. Kita nak cut balik. Cut. Keluarkan dia daripada kotak. Okey. Jadi yang ni kita boleh buang. Tamat ni terkeluar pula. Apa ke commission tamat. Okey, jadi lengkaplah kita punya pseudocode. Lengkaplah kita punya pseudocode. Jadi tadi kan dia ada dua syarat tadi. Jadi cikgu tunjukkan langkah nombor 4 ni ada 2 syarat ni sebenarnya kita boleh simplify. Kita boleh simplify dia menjadi satu syarat. Kita boleh simplify dia menjadi satu syarat. Okey. Ada pelajar tanya, cikgu, kalau satu syarat boleh tak cikgu kalau saya nak pakai lebih besar atau sama dengan 400, tak nak pakai kurang daripada ni. Dia tak nak pakai kurang daripada, dia tak nak pakai mana tadi? Dia tak nak pakai kurang daripada 700.5. Dia tak nak pakai yang ni. Dia nak pakai yang ni. Ada budak tanya macam tu. Dia tanya, boleh tak cikgu? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Tapi kalau awak nak pakai lebih besar daripada 400, awak kena tukar posisi. Kena tukar posisi syarat. Maknanya syarat yang bawah kena bawa naik atas. Syarat yang atas awak buat turun bawah. Tukar dia punya posisi. Yang depan letak belakang, yang belakang letak depan. Boleh. Okey. Jadi macam mana nak tukar? Kalau tak nak pakai yang lebih besar, lebih kurang daripada 750, nak guna yang lebih besar daripada 400. Boleh. Jadi macam nak tukar? Caranya macam ni. Syarat yang bawah kita letak atas, syarat yang atas kita letak bawah. Jadi kita boleh buat macam ni. Kita ada pseudocode yang ketiga. Okey, pseudocode yang ketiga kita ubah kedudukan syarat. Kita ubah kedudukan syarat. Kenapa ni? Oh, sebab dia jadi nombor 11. Patutlah. Okey. Macam mana nak ubah kedudukan dia? Nak ubah kedudukan dia,
kita ambil syarat yang bawah ni, yang ni. Syarat yang bawah ni kita buat naik atas. Jadi dekat sini kita kena buat jika jualan melebihi, jika jualan lebih besar atau sama dengan 1000. Kita nak ambil yang ni. Jadi kita letak sebelah kanan, dia punya kira rate set kepada 16%. Nampak yang ni? Saya ambil yang bawah ni, syarat yang bawah, yang ni, bawa naik atas. Boleh faham? Sebab kita nak ubah kan? Kita nak ubah syarat yang bawah ni, kita bawa naik atas. Jadi syarat yang bawah ni ialah jika tidak. Jika tidak, bila kita nak letak pada syarat yang pertama, kita kena buat jika jualan lebih besar atau sama dengan 1000. Kemudian kita nak naik yang lain pula. Yang ni kita dah buat naik. Kemudian kita nak naik syarat yang ni. So kita boleh padam langkah 7. Sebab langkah 7 tu kita dah letak atas. Kita dah letak atas, kita boleh padam langkah 7. Kemudian kita nak letak langkah 6. Langkah 6 ni nak kena letak dekat bawah dia. So langkah 6 nak letak dekat bawah dia. Kita tekan enter. Kita letak sebaliknya. Sebaliknya jika syarat yang bawah tu kurang daripada 700, lebih kurang daripada 750 tu, awak boleh buat dia jadi sorry. Kita nak letak syarat yang ni. Sorry cikgu salah tengok. Yang bawah ni. Yang ni nak bawa naik atas. Nak bawa naik atas, kita boleh buat sebaliknya jika jualan lebih besar atau sama dengan 750. Jadi kita buat kira rate set kepada 12.5%. Nampak cara kita nak ambil yang ni. Yang ni kita nak naik atas, kita tukar dia punya syarat. Kita tukar dia punya syarat. Kemudian yang ni kita padam. Syarat yang ni pula. Syarat yang nombor bawah ni. Sekejap. Syarat yang langkah 7 ni. Kita nak buat naik atas. Jadi macam mana kita buat? Kita buat sebaliknya. Sebaliknya jika jualan lebih besar atau sama dengan 400. Jadi dia punya rate, kira rate set kepada 10%. Jadi yang ni kita naik atas, dia akan tukar dia punya syarat. Jika jualan kurang daripada 750. Sekejap cikgu tengok jadual dia. Cikgu rasa macam salah ni. Yang pertama 1000 ke atas. 1000 dan ke atas syarat yang pertama. Cikgu padam balik semua, takut confuse. Cikgu padam balik, cikgu tengok jadual lebih mudah. Tengok jadual lebih mudah. Jadi syarat yang pertama, kalau kita nak ambil, sama ada kita boleh ambil daripada atas ke bawah, ataupun kita boleh ambil daripada bawah ke atas. Kalau kita ambil daripada bawah ke atas, yang pertama 1000 ke atas. Kita ambil 1000 ke atas, 16%. Jadi dekat sini, yang pertama 1000 ke atas, 16%. Settle yang tu. Yang kedua 750 dan ke atas. Syarat yang kedua lebih besar atau sama dengan 750. Settle yang kedua. Selepas yang kedua, tengok yang ketiga. Yang ketiga syaratnya 400 dan ke atas. 400 dan
ke atas 10%. Jadi sini 400 sebenarnya. 400 ke atas sekejap. 400 ke atas 10%. Sekejap, 12% ni yang mana? 750 ke atas. Okey, sekejap. Yang ni 750. Okey. Yang bawah ni 400 ke atas 10%. Okey, betul-betul. Okey, dan last sekali, jika tidak. Okey, yang ni kita buat jika tidak. Okey, kemudian kita letak ke kanan. Jika kira rate adalah sama dengan 7%. Okey, yang ni merupakan sudokut yang ketiga yang kita boleh buat. Tadi kita katakanlah ada pelajar tanya, kata cikgu, kalau saya tak nak guna yang ni. Yang ni kan kita ada dua syarat kan. Yang pertama kita boleh buat less than kat sini. Kalau awak nak guna lebih besar, boleh tak? Boleh. Kalau nak guna yang lebih besar, awak kena terbalikkan dia punya syarat. Terbalikkan dia punya syarat, yang bawah naik atas, yang atas pergi ke bawah. Jadi kita ambil daripada bawah. Ambil daripada bawah. So kita boleh ambil syarat yang lebih besar atau sama dengan 400. Okey. Sama macam sudokut yang ketiga. Sama macam sudokut yang ketiga. Nampak? Okey, kita boleh ambil yang tu dengan syarat kita tukar kedudukan. Jadi, mana-mana jawapan yang betul. Sudokut yang pertama pun betul jawapan dia. Sudokut yang kedua pun betul jawapan dia. Sudokut yang ketiga pun betul juga jawapan dia. Jadi, mana-mana yang kita buat, yang tu betul belaka. Boleh pilih mana-mana. Jadi, sebaliknya jika. Sebaliknya. Okey? Boleh faham Jadi, sebab itulah cikgu kalau dia bagi tugasan pada pelajar kan, cikgu boleh trace sama ada pelajar tu buat tugasan sendiri ataupun pelajar tu meniru. Boleh trace. Sebab apa boleh trace? Sebab satu soalan yang sama yang cikgu bagi sebagai tugasan kepada pelajar, kalau cikgu tengok dalam kelas tu ada 30 orang pelajar. Semua 30 orang bagi jawapan sudokut nombor 1. Semua 30 orang bagi jawapan sudokut nombor 1. Apa maksudnya? Maksudnya satu kelas tu meniru tugasan. Jadi cikgu boleh trace sama ada awak meniru ataupun tak. Sebab setiap orang cara berfikir dia tak sama. Jadi untuk satu soalan boleh ada macam-macam jawapan. Yang ni baru 3 contoh saya bagi. Mungkin ada contoh jawapan yang lain. Mungkin ada contoh jawapan yang lain yang boleh diterima. Mungkin lebih daripada 3. Mungkin ada 5 jawapan yang berbeza. Dan kesemua jawapan tu betul. Sebab tu bila kita buat tugasan, jangan tiru kawan. Sebab bila awak tiru assignment kawan ataupun tugasan kawan, cikgu dekat dalam kelas boleh trace sama ada tugasan tu awak buat sendiri ke ataupun awak meniru. Jadi kalau bagi tugasan dekat dalam kelas, 30 orang dalam kelas, semua 30 orang bagi jawapan yang sama, maknanya satu kelas meniru. Boleh cakap macam tu lah. Sebab tu buat tugasan tu buat betul-betul. Kalau awak meniru, cikgu awak boleh trace. Okey, jadi yang ini merupakan jawapan kepada soalan dalam buku teks. Boleh? Jadi sudokut yang berbeza, bila kita tukar dia kepada catat alih dia pun akan jadi catat alih yang berbeza. Okey, sudokut berbeza, catat alih pun akan berubah mengikut sudokut. Jadi macam mana kita nak buat catat alih kalau sudokut yang pertama ni? Okey, sebelum kita beralih pada catat alih, cikgu nak tanya, ada apa-apa soalan tak yang awak nak tanya? Yang awak kurang faham, kalau nak tanya boleh tanya. Okey, kalau tak ada soalan, kita terus beralih kepada catat alih. Okey, untuk lukis catat alih, cara paling senang nak lukis catat alih yang cantik, awak boleh buka awak punya ni, awak punya web browser. Contohnya saya pakai Firefox, awak nak pakai Google Chrome pun boleh.
Awak buka draw.io. draw.io. Okey, jadi draw.io ni dia merupakan satu online online app yang kita boleh gunakan untuk lukis carta alih. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat create new diagram, lepas tu kita pilih blank diagram. Kemudian kita pilih create. Okey. Yang ni cikgu tunjukkan dulu. Nanti lepas ni, lepas habis kelas, awak kena praktis. Nanti cikgu akan share rakaman. Kemudian awak praktis. Awak praktis, tengok rakaman cikgu, macam mana cikgu buat lukisan gunakan draw.io. Kemudian yang ni untuk mula tamat, kita gunakan terminal. Simbol ni kita panggil sebagai simbol terminal. Jadi kita letak mula dengan tamat. Okey, jadi kita boleh resize kita punya simbol ni. Kalau gemuk sangat, kita boleh kuruskan dia sikit. Okey, kita buat mula. Selepas mula, kita dah apa? Masukkan jualan. So, untuk input kita gunakan simbol yang ni. Simbol apa nama dia? Rhombus ke rombi ke apa? Saya dah lupa dah nama simbol ni. Okey, yang ni merupakan simbol untuk input. Yang atas ni bukannya round, bukannya simbol bulat, bukannya round. Yang ni merupakan elliptical ataupun simbol bujur. Yang bawah ni simbol, ada setengah-setengah orang panggil parallelogram. Jadi kita gunakan simbol yang ni. Yang ni merupakan simbol untuk input output. Jadi kita buat masukkan apa tadi? Jualan. Masukkan jualan. Okey, yang ni dia punya ni agak gemuk. Jadi cikgu boleh kuruskan dia. Lepas tu cikgu boleh buat anak panah daripada atas ke bawah. Jadi kelebihan draw.io ni, bila kita dah buat anak panah, bila kita alih-alihkan dia, anak panah tu akan mengikut. Nampak dia akan mengikut kita punya. Dia akan mengikut kita punya simbol ke mana kita pergi. Sebab tu cikgu suka guna draw.io. Sebab cikgu tak perlu pening-pening dengan anak panah dia. Sebab anak panah dia akan mengikut. Okey, jadi kita dah buat yang ni, yang pertama. Okey, yang kedua, selepas kita masukkan input, apa kita buat? Kita buat jika jualan kurang daripada 400. So, kalau awak tengok, mula dengan masukkan tu, kita ambil dia punya keyword, masukkan dalam simbol. Nampak? Keyword mula, cikgu masukkan dalam simbol. Yang ni keyword masukkan. Keyword masukkan, cikgu masukkan dalam simbol. Okey, untuk jika Y dengan 4, untuk jika Y dengan 4, dia punya keyword tak perlu masukkan dalam simbol. Sama juga dengan tamat jika. Dalam tamat jika tak perlu kita letak apa-apa simbol dalam carta alih. Okey, yang ni. Yang jika, sebaliknya jika, jika tidak, tamat jika. Keyword-keyword ini tak perlu dimasukkan dalam carta alih. Kalau kita tengok keyword masukkan. Masukkan, mula, tamat, paparkan, kira. Okey, keyword-keyword ini kita masukkan dalam simbol carta alih. Jadi, ada keyword yang kita masukkan dalam carta alih. Ada keyword yang kita tak masukkan dalam carta alih. Keyword yang tak masuk dalam carta alih ialah keyword jika. Sebaliknya jika, jika tidak, tamat jika. Yang ni kita tak payah masuk dalam carta alih. So, apa yang kita nak masukkan? Kita hanya masukkan dia punya expression sahaja. Expression dia sahaja yang kita masukkan dalam carta alih. Keyword jika tak payah. So, kita gunakan dekat sini kita gunakan simbol decision. Kita gunakan simbol decision. Simbol decision dia gunakan diamond. Decision ataupun keputusan dia gunakan diamond. Kita hanya masukkan expression sahaja. Jadi expression dia jualan kurang daripada 400. So, jualan kurang daripada 400. Dan selepas kita masukkan expression, jangan lupa kita masukkan tanda soal. Jangan lupa yang ni. Seelok-eloknya kita buat macam tu lah. Kita letak tanda soal. Selepas kita letak expression. Keyword jika tak payah. Ada juga yang nak masukkan macam ni. Dia letak jika. Macam ni. Keyword jika tak payah letak dalam carta alih. So kita boleh buang je lah. Kita masukkan expression. Lepas expression kita letak tanda soal. Okey, bila kita baca, macam mana cara nak baca dia? Cara nak baca dia, kita baca adakah jualan kurang daripada 400. Jadi bila kita nak baca, kita masukkan perkataan adakah dekat depan.
adakah jualan kurang daripada 400? So, bila kita tanya soalan adakah, jawapan dia dua sahaja, sama ada ya atau tidak. Okey. Sebab tu bila kita baca, kita masukkan perkataan adakah dekat depan. Jadi bila kita baca adakah, jawapan kepada soalan adakah sama ada ya atau tidak. Jadi ya, kalau ya apa dia buat? Kalau tidak, apa yang dia buat? Kita buat macam tu. Okey, kemudian kita sambungkan dulu anak panah dia. Okey, dan kita boleh alih-alihkan dia. Okey, kalau ya, apa yang berlaku? Kalau ya, kita akan kira rate 7%. Jadi untuk kira ataupun untuk setkan, yang tu kita gunakan keyword kita gunakan simbol rectangle simbol rectangle, ataupun dalam carta alih kita panggil dia sebagai simbol proses. Simbol proses. Jadi kita kira rate 7%. Alright, dah siap Senang sahaja. Bukannya susah pun nak buat carta alih ni. Okey, kita kena tahu statement apa yang kita guna. Jadi kira ni sebenarnya assign statement. Bila awak guna assign statement, pastikan carta alih gunakan simbol proses. Okey. Semua assign statement, yang ni 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 pun assign statement. So semua assign statement, bila kita lukis carta alih, kita kena gunakan simbol proses. Kita kena guna simbol proses. Jadi mana tadi? Ni simbol proses. Cikgu pun dah pening. Banyak sangat cikgu punya window kan. Okey. Okey dah. Kira rate set kepada 7%. Okey, yang ni kita kena label. Mana satu ya, mana satu tidak. Kebiasaannya ya tu sebelah kanan. Kalau cikgu suka label true dengan false. Jadi terpulang pada awak. Awak nak buat ya dengan tidak ke, nak buat true dengan false ke, boleh belaka. Boleh belaka mana-mana awak nak buat. Okey, kita buat true atau false. Mana-mana yang awak sukalah. Tapi jangan salah label pula. Jangan yang true awak pergi letak false, yang false letak true. Salah label bala. Tak boleh. Kena label dengan betul. Yang mana satu true, yang mana satu false. Okey, jangan lupa label. Awak tak label, cikgu awak tanda kertas exam awak, dia akan potong markah. Confirm. Kalau saya lah. Kalau saya yang jadi penanda kertas awak tak label mana satu ya, mana satu tidak, saya akan potong markah. Jadi label ni penting. Mana satu ya, mana satu tidak. Okey. Kemudian jika tidak ataupun sebaliknya. Okey, bila jika tidak ataupun sebaliknya, bila false dia akan buat another decision. Yang ni merupakan another decision. Okey, yang ni bila false. Jadi dekat carta alih macam mana kita nak buat? So bila false dia akan pergi pada another decision. Jadi decision yang kedua, kita letak dia punya expression sahaja. Perkataan jika tak payah letak lah. Perkataan jika tak payah letak dalam carta alih. So kita buat jualan lebih besar atau sama dengan 400 dan jualan kurang daripada 500. Kita buat jualan lebih besar atau sama dengan 400 dan jualan kurang daripada berapa ni? Kurang daripada 750. Okey. Yang ni merupakan syarat yang kedua, syarat yang ada dalam sekejap. Okey, dan jangan lupa letak tanda soal. Yang ni kena naik atas sikit bagi cantik. Dan jangan lupa letak tanda soal. Dia akan pergi kepada decision yang lain. Jadi yang ni true, yang satu lagi false. Jangan lupa label. Cikgu pun kadang-kadang terlupa juga nak label. Tapi awak jangan lupa lah, sebab cikgu tak apa, salah. Awak salah tak boleh, cikgu salah tak apa. Sebab cikgu tak periksa. Cikgu tak periksa. Jadi cikgu salah tak apa. Awak tak boleh salah sebab awak periksa. Awak salah kena potong markah.
cikgu salah, maka cikgu tak kena potong. Sebab cikgu tak periksa. Awak yang periksa. Okey, jadi jangan lupa letak true dengan false. Label tu jangan lupa letak. Okey, jadi macam apa? Macam tak balance kan? True dengan false ni. Yang false ni panjang. Yang true ni pendek. Tak balance. So, kalau awak nak balance kan dia, awak betulkan lah dia punya ni apa? Betulkan dia punya ni tekanan sedikit. Jadi sebab tu cikgu suka guna draw dio sebab kita boleh adjust dan anak panah dia akan ikut. Anak panah dia akan ikut. Nampak anak panah dia ikut. Jadi tak perlu kita pening pasal anak panah dia. Okey. Kemudian dah siap. Bila dah siap, dia akan masuk sebaliknya jika dekat sini. Kemudian dia akan buat kalau syarat dekat atas ni true, rate akan jadi 10%. Jadi kalau syarat yang ini true, dia akan buat apa? Dia akan buat rate, dia akan kira rate jadi 10%. So dekat sini kita letak simbol yang ni, kita buat kira rate set kepada 10%. Okey, dah. Jadi sini ke bawah anak panah dia. Okey. Yang ni agak gemuk dia punya ni. Cikgu kuruskan dia sikit. Okey dah. Okey, yang ni kalau ya. Jadi kita kena label lah. Kalau ya, dia buat apa? True. Oh, yang ni kita letak ke bawah sikit. Sebab kita nak buat true false. Sekejap ya. Kena adjust sikit. Nak bagi cantik. Okey dah. Yang ni ke bawah. Okey. Yang ni true. Kenapa pula ada orang lidi ni? Dia sensitif cikgu punya laptop ni. Tu yang tak sedap nak lukis tu sebab laptop dia terlampau sensitif. Tekan sikit je terus terkeluar. Okey, jika true dia akan kira rate. Kalau false dia buat apa? Kalau false dia akan pergi kepada syarat yang baru. Syarat yang baru Jadi kita buat syarat yang baru. Okey, yang ni cikgu boleh alihkan dia ni asalnya sebab tak boleh select Oh, boleh. Okey. Cikgu nak alihkan dia ke kanan sedikit. Okey. Jadi yang ni kalau true, yang bawah ni kalau false. Okey. Jadi yang ni true. Okey. Jadi yang ni kita label dia sebagai false. Okey dah. Okey, jika tidak, dia akan pergi sebelah kiri, dia akan pergi syarat yang baru. Okey, syarat yang baru ni syarat yang baru ni tengok dia punya ni. Okey, kalau syarat dia true, commission rate dia akan jadi 12%. Jadi kalau true, rate dia akan jadi 12% ke 12.5 12.5 rasanya. Akan jadi 12.5%. Betul. Dia akan jadi rate dia akan jadi 12.5%. Kalau tidak, rate dia akan jadi 16%. So
Jika tidak, dia akan jadi rate dia 16%. Okey, dah. Jadi, yang ni cikgu ke kanan sikit. Okey, sekejap cikgu nak cuba alihkan dia punya flowchart ni sebab dia makan space banyak sangat. Okey. Sekejap. Padam. Okey. Okey. Sekejap ya. Yang ni alihkan balik ke sini. Pause alihkan ke sini. Okey, yang ni. Okey. Pause true. Okey dah. Jadi yang ni akan pergi ke kanan. Oops. Yang ni akan pergi ke kanan. Yang ni akan pergi ke kanan. Okey, yang ni akan pergi ke kiri. Okey dah. Satu lagi true dengan false. Dekat bawah ni kena letak juga kena label. True. Okey, satu lagi kena label false. Okey, dah siap label. Okey. Dan semua sekali akan turun ke bawah. Dia akan tamat jika. Jadi sebab dia ada banyak anak panah ke bawah, katakanlah kita buat ni nanti. Dia akan tamat jika. Selepas tamat jika, dia akan buat apa? Selepas tamat jika, dia akan kira commission. So, katakanlah sini kita kira commission. Okey. Kita kira commission dekat sini. Jadi, yang dekat atas ni, semua kena turun ke bawah. Anak panah dia turun ke bawah. Yang turun ke bawah, yang ni kira commission. Yang ni pun kira commission. Semua anak panah akan turun ke bawah. Jadi, bila semua anak panah turun ke bawah, dia jadi kurang cantik. Catat adik dia jadi kurang cantik sebab anak panah dia bersedirat. Jadi, kita boleh gunakan connector. Kita boleh gunakan connector untuk combine anak panah tadi. Beberapa anak panah ni kita boleh cantumkan dengan gunakan connector. Jadi macam mana kita nak cantumkan anak panah ni gunakan connector? Tengok macam ni. Kita buat yang ni. Okey, jadi anak panah ni akan pergi ke bawah. Yang ni pun akan pergi ke bawah. Nampak Kita boleh cantumkan anak panah kita menggunakan connector.
Jadi bila kita gunakan connector, kita punya carta alih kita akan jadi lebih cantik. Connector ni sebenarnya kalau tak nak buat pun tak apa. Kalau awak tak nak buat connector pun tak apa. Cumanya kalau kita buat carta alih tu lebih cantik. Jadi kita buat connector. Connector dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai penyambung. Okey, nanti saya cek awak punya carta alih awak. Ini kita akan sambung ke sini. Sekejap. Okey. Kemudian kita buat satu lagi connector untuk sambung yang sini. Oops. Okey, cikgu kurang mahir nak guna benda ni. Jadi ambil masa sikit nak lukis carta alih ni. Okey. Dan selepas dia tamat jika, kita buat satu lagi untuk kira commission. Jadi kita buat kira commission set kepada rate darabkan dengan jualan. Jualan. Okey. Jadi selepas kita kira commission, semua ni akan pergi kepada kira commission lah. Sekejap. Okey, yang ni boleh buat center. Okey. Okey, selepas kita kira commission, kita akan paparkan jumlah commission yang dia dapat. So untuk paparkan dia, kita gunakan output. Paparkan commission yang dia dapat. Okey.
Dan kita buat. Okey, selepas kita paparkan conversion, program akan tamat. So kita gunakan simbol terminal untuk tamat program. Jadi dia akan tamat program . Okey, dah siap. Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu akan share carta alih ni dalam grup kita dalam grup WhatsApp kita. Jadi cikgu nak save dulu. Save as. Yang ni muka surat soalan berapa ni? Soalan aktiviti 2.1 aktiviti 2.1. Jadi kita save sebagai 0730 aktiviti 2.1 muka surat. Muka surat berapa ni? Buku teks muka surat 44. Buku teks muka surat 44. Okey. Cikgu save dulu. Okey, kemudian cikgu akan export sebagai PNG. Okey, transparent background, export. Okey, jadi save dekat device. Okey, dah save. Cikgu akan tengok mana tadi. Okey, dua ni kita cut. Kita masukkan dalam folder. Okey, yang ni PNG. Okey. Jadi yang ni kita masukkan dalam Word. Jadi untuk sudokod yang pertama, carta alih dia macam ni. Jadi kita buat mana tadi? Insert. Hilang dah. Okey, insert picture. This device. Okey. Form 2. Hari ni ialah 30 hari bulan. Jadi 30 hari bulan yang ni. Okey dah. Yang ni merupakan carta alih yang kita buat. Cikgu dah masukkan dalam Word . Jadi yang ni untuk carta alih ni, untuk sudokod yang pertama, cikgu tu lukis berdasarkan sudokod yang pertama. Jadi untuk sudokod yang kedua, carta alih dia beza sikit sebab dia tak sama. Sebab sudokod pun berbeza. Sudokod berbeza, carta alih dia pun akan jadi berbeza. Okey. Carta alih dia pun akan jadi berbeza. Okey, nanti cikgu akan share. Cikgu akan share pula. Kita akan bincang bagaimana nak buat carta alih berdasarkan sudokod yang kedua dan bagaimana nak buat carta alih berdasarkan sudokod yang ketiga. Yang tu kita akan tengok minggu depan. Okey, okey. Hashini ada share jawapan dia tentang carta alih. Dalam mana Hashini share? Dalam grup WhatsApp kot. Nanti kita tengok dalam grup WhatsApp. Mana ni? Oh, Hashini share dalam. Okey, dia share, dia hantar WhatsApp. Okey, dia tanya boleh tak buat macam ni. Okey, jadi cikgu akan forward jawapan Hashini ni tadi. Sekejap . Okey. Sekejap cikgu ambil jawapan dia. Okey, Hashini tanya soalan. Dia kata, cikgu, boleh ke buat macam ni? Dia tanya, cikgu boleh ke buat macam ni? Jadi jawapan Hashini, awak ni, okey. Benda yang tak perlu buat, benda yang tidak dinyatakan dalam soalan, tak perlu kita buat.
Contohnya macam ni. Contohnya masukkan ID pengguna. Okey, yang ni tidak dinyatakan dalam soalan tentang ID pengguna. Jadi kalau soalan tak nyatakan, jadi awak tak perlu buat yang ni, hash ni. Boleh tak? Yang ni tak perlu buat. Jadi Hashini yang ni tak perlu. Sebab dalam soalan dia tak kata kena nyatakan ID baru boleh kira commission. Okey. Jadi yang ni tak perlu. Yang pertama ni tak perlu. Yang ni tak perlu. Yang ni pun tak perlu. Okey. Tak perlu sebab dia tak minta tak minta dalam soalan. Okey, tapi untuk yang ni cuba tengok jumlah. Okey, cuba tengok. Hashini menggunakan jumlah. Hashini menggunakan jumlah. Jadi bila awak menggunakan variable jumlah, dekat sini awak tak boleh gunakan variable jumlah jualan sebulan. Macam ni salah Hashini. Sebab apa dia salah? Salah sebab variable yang awak guna tidak konsisten. Jadi kalau awak nak guna jumlah jualan sebulan, dekat dalam kotak, dalam diamond ni pun awak kena guna jumlah jualan sebulan. So awak kena buat jumlah jualan sebulan lebih besar daripada 1000. Lepas tu buat tanda soal. Yang ni letak dalam diamond. Ingat, masa kita buat pseudocode, kita dah mula memperkenalkan variable. Okey, kita dah mula memperkenalkan variable. Jadi variable yang awak guna, nama variable yang awak guna tu kena konsisten. Kalau awak guna nama variable jumlah jualan sebulan, dekat bawah pun awak kena guna jumlah jualan sebulan. Dekat sini pun kena guna jumlah jualan sebulan. Nama variable kena konsisten. Macam cikgu gunakan jualan. Ataupun ada kawan awak dia gunakan sale. Okey, kalau nak guna sale, daripada awal sampai habis kena guna sale. Jangan campur aduk sekejap sale, sekejap jualan. Kalau nak guna jualan daripada awal sampai habis. Yang penting nama variable kena konsisten. Jadi sama ada awak nak gunakan variable jumlah jualan sebulan ataupun awak nak gunakan variable jumlah, terpulang pada awak. Sebab nama variable kita yang bagi. Apa nama kita nak bagi, suka hati kita lah nak bagi nama apa, terpulang pada awak. Tapi yang penting nama variable kena konsisten. Jadi kalau nama variable awak jumlah dekat sini, pastikan dekat sini awak kena buat masukkan jumlah. Jangan buat masukkan jumlah jualan. Masukkan jumlah. Sebab apa awak kena buat masukkan jumlah? Sebab bawah ni awak guna variable jumlah. Nama variable kena konsisten. Dan satu lagi variable awak kena tengok dia punya uppercase dengan lowercase. Contohnya sini awak buat jumlah J huruf besar. Sini pun kena buat J huruf besar. Huruf besar dengan huruf kecil tu kena bezakan. Sebab variable jumlah dengan J huruf besar tidak sama. Tidak sama dengan variable jumlah yang J huruf kecil. Okey. Nama variable jumlah huruf besar tidak sama dengan nama variable jumlah huruf kecil. Jadi kalau nak guna huruf kecil, guna huruf kecil semua. Pastikan konsisten. Jadi seelok-eloknya nama variable kita gunakan huruf kecil. So yang ni awak kena buang. Yang ni kena guna jumlah huruf kecil. Yang ni pun kena ubah. Kena ubah J tu jadi huruf kecil. Yang ni pun J jadi huruf kecil. Nama variable kena konsisten. Boleh Hashini dapat Okey, kemudian cetak komisen. Okey, yang ni silap. Kenapa silap? Sebab soalan dalam buku teks dia bukannya suruh tentukan commission rate. Okey. Jadi awak kena tahu beza antara jumlah komisen dengan commission rate. Soalan dalam buku teks bukannya suruh awak tentukan commission rate. Kalau soalan kata tentukan kadar komisen, yang ni betul. Yang ni jawapan ni betul untuk kalau awak tentukan kadar komisen. Tapi dalam buku teks, cuba tengok buku teks soalan dia apa. Baca balik sekali lagi. Dalam buku teks, dah hilang lah mana soalan dia. Sekejap. Mana soalan buku teks? Ni. Soalan buku teks, cuba awak baca. Sebab tu penting dalam exam, baca soalan banyak kali.
penting dalam peperiksaan baca soalan berulang kali untuk elakkan awak salah faham soalan. Soalan kata kira komisen berdasarkan jumlah jualan. Dia bukan suruh tentukan commission rate tu berapa. Dia suruh tentukan berapa banyak komisen berdasarkan jumlah ataupun berdasarkan jualan. So dekat sini awak sepatutnya mana tadi? Ni. Sepatutnya awak bukannya tentukan commission rate, awak kena tentukan jumlah komisen berdasarkan jualan. Jualan awak ialah yang ni lah jumlah berdasarkan jumlah jualan. Jadi awak kena buat kira-kira. So commission sepatutnya kalau nak kira commission set kepada dia punya rate darabkan dengan jumlah. Darab dengan jumlah jualan. Baru awak dapat kira komisen. Jadi dalam exam baca soalan berulang kali untuk elakkan awak hilang markah. Okey. Kalau macam ni awak akan hilang markah. Kenapa awak akan hilang markah? Sebab awak hanya tentukan kadar komisen. Tapi awak tak kira komisen dia berapa. Awak hanya tentukan kadar komisen. Tak kira pun komisen tu berapa banyak. Berapa ringgit komisen dia dapat. RM5 komisen ke? Dapat komisen RM100 ke bulan tu? Ataupun bulan tu dia dapat komisen RM1,000 ke? Awak tak kira pun. Awak cuma tentukan dia punya kadar komisen sahaja. Jadi dekat sini awak akan hilang banyak markah. Boleh Hashini? Dapat? Sebab tu cikgu suka kalau soalan awak buat sambil-sambil cikgu buat jawapan, sambil-sambil tu awak buat jawapan. Dan bila awak buat jawapan, awak share jawapan tu dengan cikgu. Dan bila awak share jawapan tu dengan cikgu, cikgu boleh komen. Cikgu boleh komen sama ada jawapan awak ni sesuai ke, tak sesuai ke, betul ke, salah ke, cikgu boleh komen. Okey, untuk ID sah, ID tak sah ni sesuai tak letak sebenarnya? Sebenarnya dia tak sesuai letak. Sebab apa tak sesuai? Sebab dia tidak dinyatakan dalam soalan. Dalam soalan tak dinyatakan. Jadi benda yang tak dinyatakan dalam soalan, tak payah kita buat. Tak payah kita buat. Tapi untuk input, yang ni ada dinyatakan dalam soalan tak? Tak dinyatakan dalam soalan pasal input. Tapi kita buat. Kenapa kita buat input padahal dalam soalan tak nyatakan? Cuba baca. Ada tak soalan kata input adalah jumlah jualan? Ada tak dalam ni? Cuba baca. Tak ada pun. Dalam sini ada tak dinyatakan input? Okey. Dalam algoritma ada tak dinyatakan input? Tak ada. Dalam algoritma tak ada dinyatakan input. Dalam jadual tak ada dinyatakan input. Dalam arahan pun tak ada dinyatakan input. Tapi kenapa kita buat? Kenapa kita buat? Sebab kalau kita tak buat, kita akan dapat logic error. Kalau kita tak buat input, kita akan dapat logic error bila kita nak kira jumlah komisen. Contoh, saya share sudokod saya ni. Cuba tengok. Cuba tengok sudokod saya ni. Yang ni contohnya. Okay, bila saya nak kira jumlah komisen. Bila saya nak kira jumlah komisen, saya kena tahu berapa banyak jualan dulu. Lepas saya tahu berapa banyak jumlah jualan, baru saya boleh kira komisen. Sebab tu saya perlu masukkan jualan ni sebagai input. Kalau tak dimasukkan sebagai input, dia akan dapat logic error. Dia akan dapat logic error. Walaupun tak dinyatakan dalam soalan. Walaupun dalam soalan tidak dinyatakan perlu input. Kita kena buat. Kita wajib buat. Sebab kalau tak buat, kita akan dapat logic error. Sebab dekat bawah ni, kita kira komisen berdasarkan jualan. So, jualan tu nak ambil daripada mana? Kita ambil daripada input. Jadi, walaupun ada setengah-setengah benda tidak dinyatakan dalam soalan, kita kena berfikir sendiri. Adakah benda ni perlu ataupun tak perlu? Contoh macam ni kan. Kalau tak buat, dia akan dapat logic error. Okey. Jadi, boleh faham semua pelajar? Dapat yang tu beza jawapan saya dengan jawapan Hashini. Tu apa yang saya boleh komen lah. Okey, ada apa-apa soalan lain nak tanya? Okey, tak ada soalan. Bila tak ada soalan lain, kita akan hentikan kelas kita kat sini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Hari yang sama, masa yang sama, jangan lupa Okey, tadi cikgu minta maaf banyak sebab cikgu masuk lambat sikit. Cikgu. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih, jumpa lagi. Okey, sama-sama ni Bash. Okey, sama-sama sini. Jumpa lagi insyaAllah.